Assalamualaikum guys, welcome back to Fast Channel. So bersama aku lagi Faizanal. Dalam video kali ini aku nak kongsikan beberapa leaks dan rumours mengenai iPhone 12 Pro, iPhone 9 dan iOS 14 yang tengah hangat diperkatakan dalam news sekarang ni. Ada satu pengguna Twitter bernama CocoBeat yang mengatakan bahawa Apple akan menggunakan quad camera pada iPhone 12 Pro. Dan dia juga claim bahawa Apple akan menggunakan satu penambahan sensor yang terbaru yang digunakan macam pada iPad Pro 2020 yang baru dilancarkan baru-baru ni, iaitu LiDAR sensor. Ada yang tanya aku, apa sebenarnya fungsi LiDAR sensor ni? Kalau kita nak cerita mengenai LiDAR sensor, dia stand for Light Detection and Ranging. Function dia purposely adalah untuk AR, Augmented Reality. Dia berfungsi sebagai untuk nak mengukur something, objek. So macam meja aku ni, dia akan ukur meja aku ni berapa panjang, berapa lebar dan berapa dia punya measurement dengan lebih tepat lah. And then dia juga boleh menampakkan satu objek tu nampak macam real gila. So macam sofa aku ni, aku boleh letak bantal dekat sini ke menggunakan AR yang ada pada LiDAR sensor. So itulah fungsi LiDAR sensor yang Apple rasa ia agak penting untuk iPad Pro, memandangkan pengguna iPad Pro ni adalah dari pengguna-pengguna yang kreatif, macam designer, macam professional dan lebih kurang macam itulah, pengguna-pengguna yang professional, yang graphic design apa semua, diorang boleh menggunakan iPad Pro sebagai macam nak imagine kawasan tu macam mana. And then untuk arkitek ke, so diorang boleh nak design kawasan rumah tu macam mana diorang nak letak. So diorang letak kursi kat sini ke, diorang letak meja kat sini, nak letak TV kat situ. So itu adalah fungsi LiDAR sensor yang sebenar untuk iPad Pro ya. Dia memang berfokuskan pada fungsi 3D, Augmented Reality ataupun dalam kurungan dia AR. And then aku tak pasti LiDAR sensor ni mempunyai keperluan pada semua pengguna. Bagi aku sendiri, aku bukan pengguna LiDAR sensor dan aku tak gunakan sangat fungsi 3D pada, even pada iPhone sekarang ni pun ada fungsi 3D sebenarnya, dan aku tak gunakan sangat fungsi tu. Ia mungkin tak penting untuk aku, tapi untuk pengguna-pengguna graphic designer, architecture dan macam-macam yang aku rasa professional punya user, maybe sesuai dengan LiDAR sensor ni, but untuk most of the user maybe tak sesuai lah. Tapi itu that's the hype yang Apple nak letakkan pada produk orang sekarang. Dan CocoBeat ni claim yang Apple akan meletakkan LiDAR sensor untuk iPhone 12 Pro, dan secara tak langsung iPhone 12 Pro Max pun akan menggunakan LiDAR sensor juga. Dan sekaligus iPhone 12 Pro dan Pro Max akan menggunakan 4 kamera. Yang pertama wide angle, yang kedua telephoto, yang ketiga ultra wide angle, dan yang keempat LiDAR sensor. Kalau kita nak sembang mengenai rekaan iPhone 12 Pro sebenarnya, kalau kita nak tengok dari sejarah Apple, iPhone 7, 7 Plus, iPhone 8, 8 Plus, kamera rekaan yang sama. iPhone 10, 10s, memang rekaan yang sama juga kamera dia, dua kamera macam tu. Dan iPhone 11 Pro, so iPhone 11 Pro dengan iPhone 12 Pro kemungkinan juga akan menggunakan rekaan yang sama, tapi untuk iPhone 12 Pro akan ada satu penambahan LiDAR sensor. Ya, biasanya Apple akan menggunakan rekaan kamera yang hampir sama dalam masa 2 tahun macam tu lah. So macam iPhone 6, 6s Plus rekaan sama, 7 Plus dengan 8 Plus rekaan yang sama, iPhone 10, 10s rekaan yang sama, dan 11 Pro dan 12 Pro akan mempunyai rekaan yang sama juga untuk bahagian kamera dia. So kat situ kita dah boleh nampak yang Apple akan improvise sedikit dari segi fungsi kamera daripada 11 Pro sampai ke 12 Pro. So kalau korang harapkan major upgrade daripada iPhone 11 Pro ke iPhone terbaru, maybe untuk iPhone 12 series kali ini tidak, tapi untuk iPhone 12 series ke iPhone 13 series nanti kemungkinan major upgrade tu ada. Selain daripada penambahbaikan fungsi kamera, Apple juga mungkin akan memperkenalkan iPhone 11 Pro dengan rangkaian 5G, akan mempunyai RAM yang lebih besar, mungkin akan mempunyai pilihan storan sampai 1TB. Kemungkinan juga iPhone 12 series kali ini akan dilengkapi dengan notch yang lebih kecil ataupun tak ada notch langsung. Okey, seterusnya mengenai iPhone 9 yang aku rasa korang memang menanti-nantikan news pasal iPhone 9, dan korang juga mungkin sedang menanti-nantikan bila iPhone 9 akan dilancarkan. Berdasarkan 9to5 Mac, dia ada mengeluarkan something yang boleh dikira confirm, iaitu iPhone 9 akan diperkenalkan dengan dua model, iPhone 9 dan iPhone 9 Plus, dan storan juga akan diperkenalkan dengan 3 jenis storan, iaitu 64GB untuk storan yang pertama, 128GB sampai 256GB. Ada juga 3 pilihan warna, iaitu warna hitam, warna putih dan warna merah, product red. Okey, berdasarkan rumours mengenai harga iPhone 9 ni, dia menyatakan bahawa iPhone 9 akan dijual dengan harga permulaan $399, which is dalam 1,700 ke 1,600, lebih kurang macam tu lah kalau mengikut tukaran wang asing semasa. Tapi kalau kita nak ikutkan harga rasmi di Malaysia, kemungkinan besar harga tu akan lebih tinggi sedikit lah. Kalau nak ikut cukai, nak ikut SIRIM, nak ikut hidden cost dan pelbagai lagi kos-kos lain, kemungkinan harga permulaan untuk iPhone 9 untuk 64GB akan dijual dengan harga 2,000, untuk 128GB akan dijual dengan
RM2,399 dan untuk 256GB akan dijual sekitar RM2,799. Untuk iPhone 9 Plus pula aku menjangkakan bahawa Apple mungkin akan menjual dengan harga permulaan sekitar RM2,299 untuk 64GB. Untuk 128GB pula akan dijual mungkin sekitar RM2,599, manakala untuk iPhone 9 Plus dengan 256GB mungkin juga akan dijual sekitar RM2,999. So itu adalah senarai harga jangkaan yang aku boleh jangkakan buat masa sekarang ni untuk iPhone 9 dan 9 Plus, sebab kita tahu iPhone 9 dan 9 Plus ni dia bawah sedikit berbanding dengan iPhone 11. So dia tak boleh nak dekat-dekat sangat dengan harga iPhone 11, sebab kalau dia dekat sangat dengan iPhone 11, baik orang beli iPhone 11 je kan, sebab iPhone 11 much better than iPhone 9 series ni kan. So iPhone 9 series masih ada Touch ID kot, masih dengan rekaan yang outdated. So kalau Apple jual iPhone 9 series ni dekat dengan harga iPhone 11, baik aku beli iPhone 11 je lagi better. Dan of course untuk iPhone 9 series ni akan memfokuskan pada pengguna-pengguna macam iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 dan iPhone yang lama lah. Untuk menguatkan lagi bahawa iPhone 9 ni akan dilancarkan tak lama lagi, baru-baru ni ada leaks daripada Apple Store ni, dia ada macam terkantai lah kan. Ada screen protector Belkin yang dijual di website Apple Store official punya, menunjukkan iPhone SE dijual di samping iPhone 7 dan iPhone 8. Kalau kita tengok iPhone 7 dan iPhone 8, dia punya size adalah 4.7 inci. Tapi dia ada pilihan iPhone SE. So dia agak free shift juga dekat situ. Dan kemungkinan besar itu adalah kesilapan Apple sendiri, ataupun kemungkinan besar itu adalah macam satu clue ataupun satu macam teaser sikit lah kan. iPhone SE dengan size 4.7 inci, which is kalau kita nak tengok iPhone SE 2016 tu, dia bukan 4.7 inci tapi 4.0 inci. Tapi untuk pilihan dalam screen protector Belkin tu, iPhone SE mempunyai saiz 47 inci. So boleh jadi iPhone 9 akan dilancarkan tak lama lagi, dalam masa dekat ni je. Kita just nantikan untuk iPhone 9 series dalam bulan April ni. Kalau tak lancarkan juga, mungkin korang semua dah kena April Fool lah kan. Tapi kalau dilancarkan, syukurlah. Aku just macam tak letak expectation yang tinggi pun untuk iPhone 9 series ni. Leaks yang terakhir pula mengenai iOS 14, dilaporkan Apple mungkin akan memperkenalkan satu fungsi terbaru pada home screen, iaitu fungsi widget seperti apa yang digunakan pada Android sekarang ni. Kita tahu baru ni Apple ada membeli satu syarikat yang membuat aplikasi tentang cuaca ataupun fungsi cuaca yang boleh dikatakan terbaik juga. So ia mungkin akan mempengaruhi fungsi widget pada home screen yang akan Apple perkenalkan nanti pada iOS 14. Dan satu lagi leaks mengenai iOS 14, berdasarkan laporan daripada 9to5Mac, Apple akan memperkenalkan fungsi untuk korang nak setting wallpaper pada iOS 14 nanti. Sama ada nak menggunakan smart gradient ke, nak gunakan flat screen ke, ataupun nak menggunakan macam wallpaper yang ada pada iOS 13 sekarang ni lah. So dia ada beberapa setting yang korang boleh buat dekat bahagian wallpaper nantilah. So guys, itu adalah antara leak yang aku boleh kongsikan setakat hari ini mengenai iPhone 12 Pro, mengenai iOS 14, mengenai iPhone 9 setakat hari inilah. So kita just nantikan sama ada Apple benar-benar akan melancarkan iPhone 9 atau tidak dalam bulan ni. Untuk iPhone 12 series, Apple mungkin akan melancarkan pada bulan September tahun ni, bulan 9. Dan untuk iOS 14 pula, Apple akan melancarkan pada bulan Juni, which is pada WWDC 2020. Dan Apple juga dah mengumumkan bahawa diorang akan melancarkan secara online saja. So dia tak ada buat acara terbesar macam tahun lepas punya, sebab sekarang ni COVID-19 kan. So kita just tunggu, kemungkinan bulan 4 iPhone 9, bulan 6 ni iOS 14, dah confirm dah bulan 6 ni, dan bulan 9 kemungkinan besar iPhone 12 Pro. So guys, aku rasa itu sahaja perkongsian leaks dan rumours mengenai Apple buat masa sekarang ni. Jangan lupa untuk follow Twitter dan Instagram aku. Jangan lupa juga untuk subscribe channel aku kat bawah ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum.